Yang pertamanya dari segi menstabilkan politik. Menstabilkan politik. Sebab kepentingan kestabilan politik ini ada kaitan dengan kestabilan ekonomi. Politik yang tak stabil akan menjurus kepada ketidakstabilan ekonomi. Dan kesannya tentulah rakyat yang akan terkesan. Jadi apabila saya ambil alih kajian ini, ketika itu keadaan tidak stabil dari segi politik. Sebab sebelum saya dah ada 2 Perdana Menteri. Tak pernah berlaku dalam sejarah kita satu term 3 Perdana Menteri. Yang Menteri Agong kata cukuplah datang angkat sumpah dengan saya sebelum akhir penggal ni. Dah 3 kali dah saya angkat sumpah Perdana Menteri. So saya kata waktu saya pergi jumpa Jokowi dekat Pak Jokowi di Indonesia, saya kata dia orang pun confused. Sambutan Perdana Menteri Malaysia, dulu orang lain. Tak lama setahun lebih, orang lain lagi datang. Hari ni orang lain lagi datang. Jadi Jokowi pun kata cukuplah, tak maulah ada 4 lagi, keempat pula datang. Jadi maknanya nampak very clear dari segi ketidakstabilan politik itu. Dan challenge-nya adalah apabila majlis raja-raja yang bersidang, bermesyuarat, membuat keputusan supaya titah dikeluarkan supaya Agung terutamanya nakkan kajian yang stabil. Dan sebab itulah tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia ni. Hari kedua saya masuk ke pejabat hari kedua, hari Selasa, 3 pemimpin pembangkang datang ke pejabat bersama saya untuk menandatangani persetujuan untuk menandatangani MOU yang akan ditandatangani kemudian. Jadi ceasefire, seolah-olah satu ceasefire berlaku, maka keadaan politik dapat distabilkan. Tetapi it's not easy juga, sebab kita juga kena menjawab kepada parti kita. Kita di Malaysia ni kita dah di-train. Pembangkang adalah pembangkang, kita kajian adalah kajian. Jadi kita takkan bersama dari segi pembangkang. Kita parti pemerintah takkan bersama dengan parti pembangkang. Jadi perlu memberikan penjelasan kepada parti sebagai contoh untuk memberitahu dia reason kenapa kita menandatangani perjanjian kerjasama ataupun MOU dan sebagainya. Jadi cabarannya adalah ketika itu untuk menstabilkan politik, walaupun tanda tangan, tapi individu-individu dalam parti termasuk pembangkang dan sebagainya bukan mudah untuk menerima perkara ini. Jadi untuk penerimaan parti kita, penyokong kita peringkat awal tu agak sukar, sebab tiba-tiba kita berkawan dengan pembangkang, tiba-tiba kita MOU dengan pembangkang, jadi agak sukar. Dan yang seterusnya adalah dari segi pemulihan ekonomi, untuk memulihkan semula ekonomi, sebab kita dah tutup semua sektor ekonomi selama 2 tahun. Bila kita buka semula tu bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Terutamanya melibatkan peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. PMKS menghadapi masalah. Dia baru buka perniagaan. Dan bila kita dah berbagai-bagai insentif kita bagi dan sebagainya untuk bantu mereka, tiba-tiba berlaku pula perang Russia Ukraine yang memberi kesan pula kepada segala agenda perancangan kita dari segi pemulihan ekonomi dan sebagainya. Jadi agak sukar pada peringkat awal, tapi alhamdulillah lah kalau kita tengok announcement yang dibuat oleh Bank Negara dari segi KDNK kita the best in Southeast Asia, di Asia Tenggara ini, dan berbanding dengan kuasa-kuasa besar yang lain yang kuasa ekonomi dulu seperti China, Jepun, Amerika, EU, kita jauh lebih tinggi dari segi
dari segi KDNK. Pengangguran ini merupakan satu perkara yang sangat besar, tanggungannya untuk kita pulihkan balik. Alhamdulillah kita dah back kepada zaman sebelum pandemik, iaitu 3.8%. Kalau 3.8%, mana bawah 4 ni dianggap sebagai guna tenaga penuh lah, ya. Dari segi on paper lah, walaupun sebenarnya ramai lagi yang, tapi on paper kita dah melebihi daripada kurang daripada 4%. Jadi ini satu pencapaian yang baik. Begitu juga dari segi trade, FDI dan sebagainya, keep coming masuk ke negara kita. Trade kita dah melepasi 2 trilion ringgit, yang terhighest, yang tertinggi setakat ini. Jadi walaupun keadaan ekonomi dunia tak pulih, tapi walaupun kita tidak boleh dikatakan pulih sepenuhnya, tetapi kita boleh nampak dari segi perkembangan dan sebagainya. Dari segi growth pun kita jangkakan lebih kurang 5.3 to 6.3% jangkaan kita, walaupun IMF meramalkan seluruh dunia lebih kurang 3.2% growth saja. Jadi kita adalah lebih baik daripada tempat lain, tetapi banyak perkara lagi yang perlu kita lakukan. Itu dari segi teori, numbers, tapi actualnya di bawah kita tahu orang miskin tu masih lagi, kesukaran tu masih lagi terasa. Ramai orang kata tak mampu, tetapi mengherankan juga dari segi peruncitan ataupun retail, this year the highest dari segi numbers, mana orang masih berbelanja dengan banyak, lebih daripada dulu. Tapi itu tidak menjadikan kita, numbers itu tidak menjadikan kita menganggap bahawa semua orang senang seperti yang numbers yang tertulis itulah. Sebab tu saya kata 3.8%, 4% dianggap guna tenaga penuh, but yet kita tahu ramai yang masih nganggur. Yang lebih penting bukan setakat pengangguran, tapi pendapatan yang diterima mungkin tak setimpal daripada kerja yang dilakukan. Jadi banyak lagi yang perlu kita fokuskan.